Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah 'azza wa jalla fil kitabihi al-'aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan kita dalam keadaan COVID gelombang ketiga ni, kita masih lagi boleh bersiaran ataupun boleh duduk lagi dalam majlis ilmu. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidaklah walaupun kita tidak termasuk kemungkinan dalam kategori teori konspirasi tapi kita mari juga kuliah kan. Ada orang sibuk teori konspirasi tapi tak mai kuliah pun, buku pun tak beli kan. Saya pelik juga kadang-kadang jenis orang lagu ni kan. Masjid pun kadang bukannya ahli jamaah pun. Lain kalau jenis yang ahli jamaah masjid kan, maka dia risau dan bimbang lah. Sebab COVID ni dia tak dapat mai kuliah, dia tak dapat mai masjid dengan senang-senang, maka dia kemungkinan bolehlah terpalit sedikit dengan teori konspirasi. Tapi ada sebahagian orang ni wallahu alam jadi sedikit pembukaan saja je bagi panas sikit. Okey, baik, alhamdulillah kita dah masuk bab al-imamah, bab imam. Sebelum ni kita masuk dalam bab sufuf, bab saf. Dan hari ni kita masuk pada bab al-imamah, bab imam. Ini terutama bagi orang yang nak jadi imam, maka dia kena tahu. Begitu juga orang yang jadi makmum, dia kena tahu. Dia wajib mengetahui hukum hakam berkaitan imam dan makmum. Sebab apa? Sebab kalau tidak tahu, maka solat dia akan terbatal. Dia buat perkara yang Allah larang, Nabi larang, maka solat dia akan terbatal. Jadi hari ini kita kena tahu sama ada menjadi imam ataupun kita yang mengikut imam. Dan di sana hadis-hadis yang sangat kita boleh kaitkan dengan hayat kita, dengan kehidupan kita. Baik, kita terus kepada hadis yang pertama di dalam bab al-imamah, dalam bab imam. Dalam buku tu hadis yang ke berapa? 79. Baik. Daripada Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allah suratahu surata himarin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Apa kata Nabi? Ama, kalau kita belajar bahasa Arab, dekat sini adalah harfu al-istifham dipanggil. Harfu apa? Harfu al-istifham. Huruf istifham ini adalah huruf pertanyaan. Macam contohnya kaifa, ma, madza, hal. Itu adalah huruf-huruf istifham, soalan. Kenapa, mengapa, apa. Itu adalah dalam bahasa Melayu pun ada. Di dalam bahasa Arab dia ada satu sahaja huruf saja. Huruf kita belajar kan, dekat Iqra kita baca tu saja. Ia bermaksud apa? Dia bermaksud hal, adakah, apakah. Subhanallah, ini keindahan bahasa Arab. Hanya satu huruf menyebabkan dia punya maksud dia panjang. Apakah? Maka maksud dekat sini ama. Ama tu apakah tidak? Ma tu harfun nafi. Apakah tidak? Yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Apakah tidak takut orang yang angkat kepalanya sebelum imam? Itu soalan ni. Kita dengar molek-molek. Soalan ni soalan berbentuk pertanyaan ke, perlukan jawapan ke, ataupun tak perlukan jawapan? Sebab ada soalan tak perlu jawapan. Kata Nabi, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, yang mana
orang itu akan Allah tukarkan kepalanya dengan kepala himar, kepala keldai, atau Allah jadikan suratahu, Allah jadikan gambaran dia, Allah jadikan fizikalnya seperti surat himar, seperti gambaran himar. Allahu Akbar. Tengok kecil je, mendahului imam, maksudnya mengangkat kepala sama ada daripada rukuk ataupun sujud, ataupun nak rukuk dan sujud lah, kita angkat kepala. Makna kata apabila imam rukuk, kemudian kita pun rukuk, lalu kita angkat kepala dulu daripada imam dengan sengaja, amdan, dengan sengaja. Ataupun imam sujud, kemudian kita sujud, lalu kita angkat kepala dulu daripada imam dengan sengaja, bukan terlupa ataupun bukannya tak sengaja. Kita duk dengar orang sebelah sebut dia lambat pergi sujud, dia lambat pergi rukuk, dia lambat pergi sujud, Allahu Akbar. Kita dengar, ingatkan imam dah, kita pun angkat kepala, imam masih lagi sujud. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu patah balik. Kita perlu sujud balik, seperti mana dilakukan oleh sahabat dan yang telah diwasiatkan, yang telah dipesan oleh Sayyidina Umar. Apabila satu orang tu dia bangun daripada sujud, sedangkan imam belum bangun lagi, maka dia balik kepada asal dia. Ini maksudnya ini ancaman, wa'id. Kita panggil ini ancaman. Apabila seorang itu dia mendahului imam, tidak kiralah mendahului imam dalam apa-apa rukun, sama ada rukun fi'li, yang terutamanya rukun fi'li lah yang akan membatalkan salat adalah rukun fi'li. Maka apakah dia punya wa'id, ancaman? Allah tukarkan kepala dia dengan kepala himar, ataupun wajah dia ataupun dia punya bentuk badan dia dengan bentuk badan himar. Apakah penukaran ini, tahwil Allah ni, ancaman Allah ni berbentuk hakiki ataupun majaz? Maka Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid dia ceritakan dalam, dia bahaskan dalam bab ini dalam kitab dia Ahkamul Ahkam. Dia kata kalau kita nak kekalkan ancaman ni dalam bentuk majaz, dalam bentuk hakikat, maka kita tak nampak lah, tak pernah berlaku pun hari ni kepala orang ada himar. Pernah tak Haji? Sepanjang hidup 60 tahun, 70 tahun, tengok-tengok ada orang jumpa himar, kepala keldai. Pernah tak? Kalau ada, mastika masuk dulu dah. Mastika. Yang mastika masuk tukar kepala jadi anjing, babi tu semua menipu saja. Tak? Kalau ada dah masuk dululah, surat khabar masuk dah. Tak pernah ada. Hatta zaman Ibn Daqiq Al-Aid, dia sendiri pun kata tak pernah lagi berlaku. Maka kemungkinan fayuhtamal, maksudnya ialah maksud majazi, kinayah, yang mana himar ini dia sinonim dengan baladah. Baladah ni apa? Bodoh. Maka orang yang mendahului imam, maka dia akan, Allah akan jadikan dia bodoh. Tuan-tuan, Allah ni bodoh, jadi seperti himar. Gambaran dia, perwatakan dia, perlakuan dia, ilmu dia, kesemua ni adalah bodoh. Apabila dia menjadi ini wa'id daripada Allah. Bukan wa'id daripada ustaz, bukan wa'id daripada PU, bukan wa'id daripada imam muda. Tidak, ni wa'id daripada Allah. Wa'id daripada Nabi ialah wa'id daripada Allah. Nabi takkan wa'id bagi ancaman melainkan itu daripada Allah. Maka kita hati-hati benda ni. Boleh tak? Okey. Ini ancaman. Maka ulama, sebahagian ulama menganggap ancaman ini adalah berbentuk haram. Sebab ancaman ni berat, berbentuk haram. Maka apabila adanya ancaman, al-wa'id yaqtadi ila nahi, dia ada kaedah. Apabila ada ancaman, dia itu membawa kepada larangan. Wan nahyu yaqtadi al-fasad. Ini kaedah lah, kaedah fiqhiyah. Dan larangan itu dia akan membawa kepada fasad, kerosakan amalan. Sebab itu nanti kaedah, apabila ada larangan, maka di sana akan menyebabkan kerosakan amalan. Oleh itu, barang siapa yang mendahului imam, maka sepakat para ulama bahawasanya dia batal solat dia. Sepakat. Cuma perbezaan para ulama ni, berapa banyak rukun yang boleh dia dahului. Boleh faham tak?
sepakat para ulama apabila makmum mendahului imam, misal makmum rukuk dulu sebelum imam atau sujud dulu sebelum imam, maka sepakat para ulama mengatakan bahawasanya dia akan batal. Cuma nanti khilaf berapa rukun yang akan membatalkan. Di sana ada pandangan daripada satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawasanya apabila mendahului satu rukun, cukup satu rukun mendahului imam, maka batal. Namun mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab kita lah di Malaysia, mazhab Syafi'i kata dua rukun, sama ada rukun yang panjang ataupun rukun pendek. Ingat ya, sebab nanti ada beza dengan kita lambat dengan imam. Dua rukun mendahului imam, maka batal solatnya. Satu rukun mendahului imam, dia karahiyah, dia adalah makruh. Dua rukun mendahului imam, maka terbatallah solat dia. Ingat misal imam masih lagi duduk qiyam, masih lagi duduk baca, dia kata panjang imam ni baca. Dia bawa surah Al-Imran pula. Tak habis-habis. Ingat kan lepas satu safhah, lepas satu muka surat, dia nak rukuk dah. Dia tak rukuk lagi. Oh, tak tahan dah, nak kencing kan. Dia pun pergi dah, dia pun pergi rukuk. Kemudian dia pun iktidal. Habis dia iktidal, maka kalau dia tidak berniat mufaraqah, maka batallah solat dia. Ni kalau sengaja. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Sengaja dia duduk dia tak tahu. Kalau dia tak sengaja tidak ada masalah. Maka dia hanya perlu kembali. Boleh dua rukun. Ini kalau di dalam solat. Tetapi di sana ada satu, kalau di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama tu, maka kalau mendahului imam, dia takbir dulu tu, dia ihram dulu, dia ada takbiratul ihram. Ingat kenapa dipanggil takbiratul ihram? Takbir Allahu Akbar, habis akbar tu haram. Itu panggil haram, ihram. Dia telah masuk dalam solat, maka diharamkan segala benda yang di luar solat masuk solat. Bila Allah imam Allahu Akbar, bar tu dia dah ihram. Haram. Maka apabila makmum dia Allah, contohnya Allah bar tu makmum tu dulu, maka dia mendahului imam. Mendahului imam. Imam Allah tak habis lagi, imam tua. Panjang penuh Allah. Lepas tu dia nak masukkan niat dalam hati tu, sahaja aku panjang. Imam Melayu memang biasa macam tu. Allah panjang, makmum pula Allah. Dia ingat tak mendahului imam. Sebab imam dah Allahu Akbar kan. Dia pun Allah panjang sangat, dia Allah, tapi makmum tu bar dulu. Imam masih lagi Allah. Maka batal. Memang tak sah daripada sebabnya dia ikut siapa? Daripada awal lagi, sebab imam tak masuk lagi. Jadi dia ikut siapa? Melainkan kalau dah masuk. Yang kata dua rukun tertinggal tu ialah apabila sudah selepas selain daripada takbiratul al-ihram. Fahim sah? Okey. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya selesai. Okey, dalam kitab muqaddimah, syarah muqaddimah al-Hadramiyah oleh Syekh Said, mendahului imam dia ada tiga posisi lah. Dia ada tiga gambaran mendahului imam. Yang pertama, mendahului imam dalam keadaan posisi kedudukan. Posisi kedudukan. Dia duduk depan daripada imam. Itu yang pertama. Yang kedua, mendahului imam di dalam takbiratul ihram. Ni yang cerita tadi. Yang ketiga, mendahului imam daripada selain daripada itu. Maksudnya mendahului imam daripada perkataan dan juga mendahului imam daripada perbuatan. Perbuatan macam tadi lah. Kalau perkataan, misal imam belum baca Fatihah lagi, dia dah habis baca Fatihah. Sepatutnya dalam mazhab Syafi'i, seorang makmum dia kena tunggu, dia kena dengar imam habis baca Fatihah, lepas amin barulah dia baca Fatihah. Dia baca surah Fatihah. Dia tidak boleh baca dulu. Kalau dia baca dulu, apa hukum dia? Okey, hukum dia makruh. Makruh, dia tak batalkan solat. Kalau dalam mendahului imam dalam bacaan yang jahar lah. Kalau bacaan tak jahar, kita pun tak tahu siapa dahulu siapa tak kan. Ni yang jahar lah, bacaan yang kuat. Maka bila dia mendahului imam, maka makruh, tak batal solat. Ini dalam bacaan. Boleh
Okey. Jadi lagu mana pula kalau mendahului imam depan imam dalam keadaan posisi, maka mazhab Syafi'i juga kata, Syafi'i, mazhab Hanbali kata apa? Batal solatnya kalau duduk depan imam, melainkan indad darurah, kecuali dah darurat. Kecuali dah darurat. Ada musuh, ada bahaya, ada paku kat belakang, tempat dah tak ada, memang tempat tu kecil, kat luar ada musuh, memang tak tempat solat dah. Memang indad darurah, maka dia boleh duduk depan imam sedikit, ya. Okey, boleh, ya. Okey, di situ berkaitan dengan mendahului imam. Bagaimana pula sama dengan imam? Muwafaqatul imam kita panggil. Muwafaqah, bersamaan dengan imam. Ya. Dia dalam solat ni ada 3 jenis orang, ataupun 3 jenis keadaan. Yang pertama, dia tunjuk taiko, kita panggil. Dia tunjuk pandai, dia tak mau ikut imam, maka dia buat dulu, tapi dia nak duduk sembahyang jemaah, dia nak duduk ramai-ramai, tapi tak mau ikut ke ketua, dia buat kepala sendiri. Yang ini yang perangai himar, kita panggil. Bodoh. Jangan cakap orang bodoh pula. Tapi hadis kata bodoh secara umum. Himar. Orang Arab ni kalau kata dia nak maki kita, dia panggil himar. Anta himar. Saya biasa kenal lah. Bawa orang umrah tu, selalunya bergaduh dengan pandu taksi lah. Himar ni biasalah. Okey. Jadi himar, orang Arab ni maki himar kalb. Dua ni dia suka maki kita. Himar keldai dengan kalb. Kadang-kadang lagi pandai dia maki anta, bapak dia maki anak dia, anta binu himar, dia kata. Kamu ni anak himar. Dia lah bapak, dia lah himar. Dia lah himar. Anta binu kalb, dia kata. Kamu anak anjing. Dia lah anjing tak? Dah anak dia. Biasa, ni biasa. Dia molek sikit, dia kata kamu anak. Kalau dia tak nak molek sangat, dia kata anta himar tu. Anta kalb. Biasa, dua-dua tu saya biasa kena. Waktu belajar di Yaman pun biasa kena dah. Tapi kita tak balas lah. Okey, so himar maknanya bodoh. Yang posisi kedua, orang jenis kedua ni ialah dia nak bersaing dengan imam, dia nak sama-sama, dia nak bersama dengan imam. Orang nak lantik jadi ketua tak mau, tapi bila nak buat keputusan dia nak bersama-sama. Sudah orang macam ni. Ada tak dalam kehidupan orang macam ni? Memang ada. Banyak. Dalam politik, dalam organisasi, orang lantik hang jadi ketua, hang tak mau, tapi bila orang lain ketua tu buat keputusan, dia bising, patutnya tak boleh lagu ni, patutnya gini. Ada. Ada jenis yang ketiga pula, jenis lambat. Ketua ada buat keputusan, dia lambat. Ini memang berlaku sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Baik, kita balik kepada hukum fiqh. Orang yang kedua ini, yang muwafaqah imam, apakah hukum dia? Adakah membatalkan solat? Dia membatalkan solat pada 2 keadaan. Keadaan pertama takbiratul ihram, dan keadaan kedua salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia sama dengan imam. Dia sama. Dia bukan mendahului, dia sama. Takbir juga sama. Dia membatalkan solat, dia tak boleh sama takbir. Kalau yang lain selain daripada takbir dan selain daripada salam, maka dia hanya makruh. Dia hanya makruh kalau sama. Tetapi kalau takbiratul ihram dia sama dengan imam, Allahu akbar, dia pun sama dengan imam, maka dia batal solat. Inda Syafi'iyah. Begitu juga inda salam, ketika salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun sama keluar, maka batal solat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ada 2 qaul, ada wajhan. Satu kata batal, satu kata makruh. Kata Imam Syafi'i dalam Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata al-asah adalah batal. Batal. Nawawi sah dalam pandangan, tapi ada yang kata makruh sahaja. Okey, yang ini perangai orang yang kita panggil musawah, ataupun dalam kitab dia panggil kadang-kadang muqaranah, musawah. Ini istilah dia. Perangai yang ketiga ialah orang yang lambat. Lambat ni kira okey sikit, dia longgak sikit. Pasal apa? Pasal dia masih lagi ikut. Bila kita kata hang awak hang tak ikut, cakap mak hang ikut tapi lambat je. Kan? Dia mesti ikut. Beza dengan kita kata hang kata ikut apa hang, tapi hang depan dulu. Itu tak ikut dah. Kita buat dulu tu tak ikut dah, confirm tak ikut. Ataupun kalau sama tu pun tak ikut dah. Dia sama-sama buat tak ikut dah. Dia nyari-nyari ikut lagi.
Tapi kalau dia lambat, maka kita dia ada longgar sikit dalam bab ni. Dalam mazhab Syafi'i, lambat 2 rukun panjang. 2 rukun panjang, maka batalatus solah, batalah solat. Dalam mazhab Syafi'i dia dibezakan antara rukun panjang dan rukun pendek. Rukun panjang dan rukun pendek. Rukun panjang, qiyam, ruku', sujud, tasyahud. Qiyam kan, kita berdiri tu baca Fatihah dan sebagainya, itu rukun panjang. Kemudian rukuk pun rukun panjang, sujud pun rukun panjang, tasyahud pun rukun panjang. Dalam empat benda ni kita boleh panjangkan banyak mana pun tak ada masalah. Panjangkan, nak baca habis khatam satu surah Al-Baqarah pun boleh, tak ada masalah. Sujud pun boleh kita nak ulang-ulang, sebab tu dalam rukuk dan sujud disunatkan kita untuk bukan 3 kali saja. Lebihkan lagi pun boleh, 7 kali. Nak baca beratus kali pun boleh, ataupun baca tambahan-tambahan lain boleh. Kemudian berdoa pada rukuk, berdoa pada sujud lama-lama, tidak ada masalah, tidak akan membatalkan solat. Tetapi apabila kita memanjangkan, ini dalam mazhab Syafi'i, saya cerita mazhab Syafi'i, apabila rukun pendek, mana rukun pendek ialah i'tidal, bangun daripada rukuk, i'tidal, dan juga al-julus baina sajdatain, duduk antara 2 sujud. Ini rukun pendek. Rukun pendek ni dalam mazhab Syafi'i, kalau dia lama-lama maka membatalkan solat. Kita cari mazhab Syafi'i lagi, kita tengok ada pandangan lain. Kalau dia lama-lama batalkan solat. Lama tu lagu mana? Kalau i'tidal dia lama macam baca surah Fatihah, kadarnya macam surah Fatihah, batal. Sebab kata Syafi'iyah, dia tidak mualah, dia tidak berturut-turut. Begitu juga kalau dia duduk antara 2 sujud, dia lamanya duduk antara 2 sujud tu macam tasyahud, macam dia baca tahiyat, maka batalatus solah, terbatal solat dia. Kalau sengaja. Kalau tak sengaja, min haisu dia baca lambat, tergagap-gagap belajar tu, itu tidak dikira tidak sengaja. Namun kemudian Ibn Daqiq Al-Aid dalam kitab dia ini pun dia mengkritik pandangan ni. Walaupun Ibn Daqiq Al-Aid ini Syafi'i, dia kata dia bawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi pun panjangkan di dalam i'tidal. Ada di sana Nabi panjang. I'tidalnya sama macam rukun-rukun lain. Kemudian di waktu duduk antara 2 sujud pun Nabi panjang. Menunjukkan dekat sana Ibn Daqiq Al-Aid dia kata tidak ada perbezaan antara rukun panjang dan rukun pendek. Ini Ibn Daqiq Al-Aid dia kritik mazhab dia sendirilah. Ini kita kena faham. Tapi secara asasnya dalam mazhab Syafi'i, dia kalau contoh 2 rukun panjang, contoh 2 rukun panjang saya bagi Imam tengah duduk. Imam tengah qiyam, kemudian rukuk, tu satu rukun panjang. Kemudian i'tidal tak kira sebab tu rukun pendek. Kemudian sujud. Itu 2 rukun panjang. Apabila makmum tadi masih lagi duduk qiyam, tidak lagi turun untuk rukuk, dan imam tadi telah bangun daripada sujud dia yang pertama tu, makmum masih lagi belum lagi turun untuk rukuk, maka batal solat makmum. Batal solat makmum kalau dia tak niat mufaraqah. Dia kena niat mufaraqah ketika itu. Okey, boleh faham? Kalau ada keuzuran, maka diberikan keringanan sampai 3 rukun panjang. Ini kata 2 rukun panjang, 3 rukun. 3 rukun panjang kalau ada keuzuran. Misal keuzuran, orang tu memang jenis baca lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Lalu dia kena habiskan Fatihah. Fatihah kan wajib. Kalau dia nak habiskan subhanallah 3 kali ataupun dia lebih dari 3 kali, ini tak dikira uzur sebab tu sunat. Yang selalunya Fatihah tu adalah wajib. Dia memang kalau makmum tu adalah makmum yang bukan masbuk, maka dia wajib habiskan Fatihah. Kalau dia tak wajib habiskan Fatihah, setelah habis 3 rukun, maka setelah habis 3 rukun panjang, maka batal solat dia. Batal solat dia kalau dia tak niat mufaraqah. Tetapi qaul yang lebih tepat ialah tak batal. Maksud apa tak batal? Kalau lebih 3 dan dia hanya nanti perlu ikut balik imam, rakaat tu tak dikira. Rakaat tu nanti lepas habis imam bagi salam, dia kena naik sambung. Dia naik sambung. Boleh kalau satu rakaat tu. Okey, dia boleh pilih 2 lah, sama ada dia mufaraqah
ataupun dia niat nanti dia akan naik sambung lagi. Dia bukan niat gitu. Okey, boleh. Yang ini adalah 3 keadaan di mana berlaku dalam dalam bab al-imamah. Sama ada lambat, cepat ataupun sama. Ini. Okey. Baik. Kemudian daripada mana hadis yang kata 3? Daripada mana Imam Syafi'i ataupun Syafi'i yang istinbat daripada kes solat khauf kat Hunain. Nabi solat khauf kat Hunain. Kan Nabi solat khauf kat Hunain, dia sampai 3 rukun tu. Tak ikut. Kan rukuk, lepas habis iktidal sampai habis semua rukuk, naik balik, barulah yang saf yang kedua ni, dari saf pertama dengan saf kedua ni barulah pergi turun, pergi ke sujud dan semuanya, barulah nak naik. Ini istidlal Imam Syafi'i, 3 rukun. 3 rukun panjang tidak membatalkan sah, tidak membatalkan solat. Di sana ada pandangan yang mengatakan hanya 1 rukun lambat membatalkan sah, membatalkan solat. Okey, baik. Naam. Kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Hadis yang sama, saya tak akan syarahkan hadis ni pula. Hadis ni benda yang sama. Cuma nanti ada part yang lain. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hadis yang ke-3 terus kita baca hadis yang ke-3 sebab hadis ke-3 ni pun sama, cuma ada tambahan sedikit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakkun fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa ashara ilaihim an ijlisu falamma insarafa qala inna ma ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Baik, hadis ni kita terus ambil hadis yang ketiga sebab dia samalah. Hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syak. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di rumahnya ketika mana dia kesulitan, syak, ketika sakit. Syak kat sini adalah sakit. Beza dengan syakkun, syak. Kalau ada sabdah tu maknanya syak, perasaan syak bersangka. Kalau syak maknanya sakit, ada muskilah. Kat sini perenggan ni ataupun lafaz ni menunjukkan ada orang kata Nabi tak pernah solat, tak pernah tinggal solat jemaah kat masjid. Jawapan dia betul atau salah? Jawapan dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau kita kata betul, maksudnya Nabi tak pernah tinggal solat jemaah di masjid dalam secara sengaja. Itu betul lah. Tapi secara sengaja. Tetapi benarkah Nabi tak pernah tinggal solat di masjid? Jawapannya tak benar lah. Jawapannya tak benar. Nabi pernah solat di rumah. Ni antara hadisnya ketika Nabi sakit. Sakit ni sebab apa? Dalam riwayat lain kan cerita Nabi pernah diracun oleh orang Yahudi. Orang Yahudi panggil Nabi, kemudian Nabi dia letak racun dekat kambing. Kemudian Nabi makan. Kemudian sahabat lain nak makan, Nabi kata jangan makan. Sesungguhnya kambing ni telah bagi tahu aku bahawasanya ia dalamnya ada racun. Tapi Nabi makan dah. Nabi dah sempat makan. Lalu kesan dia tu ada. Kesan dia tu ada sehinggalah dia menjadi lebih teruk, lebih parah apabila di saat kewafatan Nabi. Dan wallahu alam, ini antara sebab Allah letakkan asbab wal musabbabat. Allah letakkan sebab kematian ada di situ. Untuk kita mengambil asbab dan musabbabat. Ada orang jenis tak mau ambil sebab, tak mau ambil musabbabat. Geng-geng ni lah tu. Kontroversi, geng-geng apa? Konspirasi. Okey, baik. Main takwil saja sebab-sebab semua. Okey, baik. Kata-kata pakar semua tolak. Okey, Nabi SAW solat di rumah wa wasyak fa shalla jalisan, dan Nabi solat duduk. Lalu ada sahabat yang datang ziarah Nabi, dalam riwayat Muslim, ya'uduhum ziarah Nabi ketika Nabi sakit, dan Nabi solat, lalu sahabat Nabi ni pun solat. Kat sini dia kata wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan solat di belakang Nabi sahabat-sahabat dia ni beberapa orang
dan di belakang Nabi solat mereka berdiri sebab mereka faham solat berdirilah sebab sihat, tak ada keuzuran. Maka Nabi ni nampak, Nabi ni perasan, dan bahkan memang Nabi ni tahu, bahkan Nabi ni dia beri mukjizat, nampak, Nabi boleh nampak belakang sebenarnya Nabi nampak depan. Ya. Maka Nabi pun bagi tahu, Nabi bagi isyarat, suruh duduk dalam tengah solat tu, bukan sebelum solat, tengah solat Nabi bagi isyarat duduk. Maka sahabat pun duduk. Ini yang dikatakan fa asyara ilaihim an ijlisu, Nabi bagi isyarat kepada mereka ni untuk duduk. Falamman sarafa qala, apabila insiraf ni kalau kita terjemahkan dalam bahasanya selesailah. Apabila selesai. Maksud selesai ni mana bagi salam. Maksudnya bagi salam. Apabila bagi salam, ada yang jangan ada terjemah kat buku tu bagi salam ke? Dia terjemah apa? Hadis yang ke? Dia beri syarat maknanya adalah duduklah kamu. Kemudian apabila selesai? Selepas selesai maknanya bersama. Maksud selepas selesai tu baina qausain antara dua tu bagi salam. Sebab ada yang salah terjemah, dia kata selepas selesai maksudnya selesai habis wirid zikir semua. Maksudnya teruk sebab di sana ada hadis kena jangan kamu dahului imam ketika mana rukuk, sujud dan juga insiraf. Selesai solat. Selesai maknanya insiraf tu beredar, boleh jadi maksud beredar. Beredar. Oi, kalau macam tu tak boleh kita beredar lah. Imam tak habis zikir lagi tak boleh beredar. Maksud itu adalah insiraf, itu adalah selesai solat. Beredar daripada solat. Maka selepas selesai solat, apa Nabi pesan? Nabi pesan dekat diorang, Nabi kata apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam, innama tu hasar. Adatul hasar. Memang imam tu dijadikan untuk diikuti. Apabila faiza raka'a farka'u, bila rukuk maka barulah kalian rukuk. Apabila imam rukuk makalah barulah kalian rukuk. Dalam hadis yang pertama tadi dia start dengan faiza kabbara kan. Dia start daripada kabbara. Apabila imam takbir baru takbir. Dalam riwayat ni dia tulis faiza raka'a farka'u, bila rukuk maka kalian rukuk. Wa idza rafa'a farfa'. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila dia bangun daripada rukuk barulah kamu bangun daripada rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, bila dia kata sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Dalam riwayat yang pertama rabbana lakal hamd. Dia ada ikhtilaf riwayat, ada tambah waw dan ada tak tambah waw. Maka tidak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang kita dengar rabbana lakal hamd, ada orang kata rabbana walakal hamd. Tidak ada masalah. Kedua-dua ni datang riwayat, dua riwayat. Dan dekat sini juga rabbana walakal hamd, mazhab Maliki mengatakan imam rabbana walakal hamd, imam tak perlu baca rabbana walakal hamd. Sebab Nabi kata faqulu, kamu yang kena baca. Faqulu, kamu yang perlu baca. Yang itulah yang makmum yang kena baca rabbana lakal hamd. Mazhab Maliki. Tetapi Imam Syafi'i dan ashabu Syafi'ah kata apa? Dua-dua kena baca. Sami Allahu liman hamidah, makmum kena baca, imam kena baca, solat sendiri ke, solat secara berjemaah ke, semua kena baca. Dan ini adalah yang paling rajih. Dan dua-dua baca rabbana lakal hamd, imam baca rabbana lakal hamd, makmum pun baca. Wa idza shalla jalisan, yang ini yang kita nak tengok ni. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Nabi kata apa? Apabila imam tu solat duduk, maka kalian kena solat duduk semua sekali. Lalu di sini ada muskilah. Sebab bagi kita rukun diri itu adalah rukun. Kan berdiri itu adalah rukun. Kalau tak mampu berdiri baru boleh duduk. Sekarang ni dia mampu berdiri tetapi imam yang tak mampu. Jadi imam duduk. Adakah makmum perlu duduk? Kalau based on hadis ni maka perlu duduklah. Dan hadis ni dipegang oleh Zahiriyah. Mazhab Zahiri. Maka solat kena duduk. Begitu juga Imam Al-Auza'i. Bukan Zahiri saja, Imam Al-Auza'i pun sama juga kata solat kena duduk. Dan Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad tak wajibkan. Imam Ahmad kata istihbab, sunat saja duduk. Sunat duduk. Boleh tak ada diri, kalau imam duduk, boleh diri tapi sunatnya duduk. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Siapa yang solat duduk, walaupun imam solat duduk dan makmum solat duduk sedangkan dia mampu untuk berdiri, maka batalah solat.
batal solat dia. Jadi apakah jawapan Imam Syafi'i terhadap hadis ni? Ni kita nak tengok. Hadis ni kata Nabi suruh duduk. Adakah Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni tak sampai hadis ni kat dia? Senang kita. Imam Syafi'i tak tahu hadis ni. Senang kita. Jawapannya Imam Syafi'i sampai hadis ni Imam Syafi'i. Sampai. Tapi Imam Syafi'i dia kata hadis ni mansukh. Di mana hadis yang nasikh? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam solat yang terakhir. Nabi solat terakhir, solat terakhir dalam riwayat Muslim dan Bukhari juga. Nabi solatkan Abu Bakar. Nabi sampai dah tak boleh mampu solat dalam hadis tu. Kemudian Nabi suruh Abu Bakar imam, jadi imam. Kemudian apabila Abu Bakar jadi imam, lepas Abu Bakar dah tengah solat, baru Nabi datang. Dan Abu Bakar nampak Nabi nak mari solat, Abu Bakar nak step ke belakang. Nabi bagi isyarat supaya stay. Nabi tak cakap pun, Nabi suruh stay. Kemudian Nabi masuk duduk sebelah kiri Abu Bakar. Kemudian Nabi menjadi imam kepada semua jamaah, dan semua jamaah solat, dan Abu Bakar solat berimamkan Nabi, dan jamaah semua solat berimamkan Abu Bakar yang mana berimamkan Nabi. Kat sini faedahnya ialah boleh sahaja letak satu orang makmum yang boleh kat sebelah kalau imam tu duduk. Tapi afdalnya kata ulama, kalau imam tu tak mampu diri, kena cari orang yang boleh berdiri. Afdalnya cari orang berdiri. Tapi dah tak ada juga, semua jahil, murakab belaka, tak kerti jadi imam, baca pun salah. Maka dia afdalnya ialah imam tu walaupun tak boleh, dia juga yang solat jadi imam, dan boleh sahaja berdiri di sebelahnya itu satu orang untuk nak bagi orang lain nampak. Contohlah kan, bagi orang nampak. Boleh, tak ada masalah. Dan tengok hadis ni, Abu Bakar solat berdiri ke solat duduk? Solat berdiri. Begitu jugalah orang lain solat berdiri. Abu Bakar tak duduk, dan Nabi tak suruh duduk. Dan hadis ni of course dah datang selepas hadis yang ini yang kita baca ni. Sebab ini adalah salat Nabi yang terakhir. Maka kata Imam Syafi'i, hadis ni telah menasahkan hadis yang terdahulu. Maka oleh itu boleh sahaja oleh itu wajib orang yang makmum solat berdiri di belakang solat imam yang duduk. Ada perbahasan panjang lah mazhab. Ada lagi jawab Imam Ahmad bin Hanbal, dia cuba jamak kan. Dia kata sebenarnya Imam Ahmad lah, sebenarnya tak selagi boleh jamak, kita jamak kan, barulah pergi kepada nasakh atau mansuh. Dia kata apa? Kalau imam awal solat duduk, maka kita kena solat duduk sekali. Kalau tengah-tengah awal imam solat berdiri, kemudian tengah-tengah solat barulah imam duduk, maka kita tak perlu duduk, maka kita perlu diri, macam yang terjadi dengan kes Abu Bakar. Maka dengan itu boleh menjamakkan antara dua hadis. Itu jawapan al-Imam Ahmad. Tapi mazhab Syafi'i tidak memakai sebab dia kata hadis tu mansukh. Okey, so clear dari sini Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Okey, sebelum tu dia ada isu satu lagi. Dalam kita ikut imam ni, ada isu. Boleh ke orang yang solat tu berbeza niat? Berbeza niat. Maka contohnya imam solat sunat, makmum solat wajib. Boleh ke? Maka di sana khilaf para ulama. Mazhab Syafi'i kata boleh, mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi kata tak boleh berbeza niat. Mazhab Syafi'i kata boleh. Selagi mana imam tu dia tak lebih rakaatnya daripada makmum. Kalau dia lebih, macam mana kita nak ikut? Okey. Kemudian hadis yang seterusnya, sikit lagi nak habis dah. An Abdullah bin Yazid Al-Khatmi qala haddathani Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu wa huwa ghairu kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Daripada ini hadis ni adalah dalil bagi kita nak tahu macam mana kita nak ikut, macam mana cara yang sunnah kita nak ikut imam. Jadi dekat sini dia bagi tahu, Barra bin Azib ni dia bagi tahu apa? Dia kata kan Rasulullah apabila dia kata sami Allahu liman hamidah,
Kemudian lam yahni ahadun minha zahrahu, kami tidaklah membengkokkan tubuh kami hatta yaqa Rasulullah SAW sajidan, sehinggalah Rasulullah sujud. Rasulullah dah sempurna sujud, barulah kami akan barulah kami akan mula turun sujud. Ya? Boleh? Hatta yaqa Rasulullah sajidan, ni maksud dia. Summa naqa'u sujudan ba'dahu, kena barulah kami niha. Dekat sini ada satu faedahnya, ialah sunnahnya ialah macam contohnya bagaimana kita nak masuk Allahu Akbar, contohnya barulah kita Allah dah akbar, baru kita masuk Allahu Akbar untuk dapatkan takbiratul ula. Kan di sana ada hadis, man shalla lillahi arba'ina yawman jama'atan kutibat lahu bara'atan, barang siapa yang solat 40 hari, barang siapa yang solat kerana Allah 40 hari secara jemaah, maka dituliskan bagi dia bara'atan, dituliskan bagi dia dua kelepasan, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dia dilepaskan daripada api neraka, azab api neraka, dan juga dia dilepaskan daripada sifat nifaq. Apa maksud takbiratul ula? Barang siapa, afwan tadi tertinggal takbiratul ula, siapa yang dapat salat secara jemaah dengan 40 hari dengan takbiratul ula dengan imam. Apa maksud takbiratul ula? Maksudnya di sana ada khilaf para ulama, tetapi al-Imam Syangqiti dia rajihkan bahwasanya takbiratul ula ialah kita takbir sebelum imam start baca al-Fatihah. Maka 40 hari berturut-turut 5 waktu secara berjemaah, maka dia akan dapat 2 kelepasan ni, walaupun dia buat 40 hari saja. Ini orang tabligh cukup guna hadis ni, dia keluar 40 hari kan. Dan dia cukup jaga tu. Dia cukup jaga benda tu. Dan saya dapati, saya pernah survey, memang ada ramai di kalangan mereka dapat 40 ni, subhanallah. So kita tak payah kerek sangatlah. Depa dapat jaga macam tu. Ada. Okey, baik. So bila Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Bila imam sami Allahu liman hamid dah, dan dia dah habis selesai, barulah. Yang ini juga kena bagi pengajaran ke imam. Ini kena bagi kursus ke imam. Imam, la ilaha illallah. Kadang dia Allahu Akbar dia lebih pendek, dia dah lebih, dia Allahu Akbar, bar itu dia tak sujud lagi. Ada yang pula panjang benar, Allah, orang tua Allah panjangnya. Kita pun terus turun, selalu berlaku imam orang tua ni panjang benar, dia slow. Yang ni pun tengok turun dulu. Saya memang biasa nampak macam tu, biasa nampak. Jadi apa hukum dia tu? Adakah batal solat? Kalau dia tak tahu, tak batal lah solat dia. Dia tak tahu pun. Dan sebab apa? Sebab satu rukun saja. Dia melebihi. Okey, baik. So imam pastikan kita betul-betul kita Allahu Akbar, bar kita tu dah kat tempat sujud ataupun tempat rukuk. Dan saya pelik juga, kadang saya semayang dekat belakang, dekat Masjidil Haram, dia punya Allahu Akbar daripada rukuk, daripada nak naik ke tasyahud al-awwal tu panjang benar. Selalu jadi gitu. Kan dia sujud pada nak, macam dia nak bangun ke atas. Ada orang tersilap. Ramai betul. Ini bukan tipu-tipu. Sebab saya mutawif, saya kerja banyak kali. Ramai orang terbangun. Sebab dia, saya tak tahu, ni kena tanya Imam Masjidil Haram, pasal apa dia panjangkan sangat Allahu Akbar kat situ. Siapa yang biasa pergi, dia tahu. Kan lepas sujud, kemudian dia nak bangun, duduk tahiyat awal. Allahu Akbar panjang tu kan. Orang ingat kan dah naik, orang yang lalai solat biasa kan, dia pun naik sekali. Saya pun biasa jugalah. Kan? Itu saya nak kena tanya imam sendiri, pasal apa panjang situ. Sepatutnya dia kena bertepatan dengan apa yang dia buat, supaya orang, dia tak mengelirukan orang. Kritik imam pula. Mungkin ada sebabnya, wallahualam, ataupun saya sendiri yang tidak sampai ilmu berkaitan dengannya, wallahualam, saya mohon maaf lah. Okey, tapi itu hakikatnya. Hadis yang last. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imanu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, hadis ni ada satu je kita boleh buat quiz kat pelajar-pelajar kalau kita belajar, atau kat anak ataupun dekat rumah. Satu benda je dalam solat ni kita tak payah ikut imam. Apa dia? Itu dia. Tak payah ikut imam. Yang ni kita perlu bersama imam.
bersama-sama. Iaitulah yang lain semua kena, yang lain haram. Yang lain semua dilarang. Kita mendahului ataupun lambat daripada imam. Sehinggalah menyebabkan batal solat seperti saya bagi tahu tadi, beberapa rukun dan sebagainya. Tapi ada satu je yang boleh, iaitulah amin. Amin kena amin sama dengan imam. Tak payah tunggu amin daripada imam baru kita amin. Dia kena sama-sama start engine. Makmum imam kata imam kata makmum pun sama Yang ni selalunya kita boleh buat kalau kita dah kenal fi'il imam. Kita dah tahu imam rawatib. Kita dah tahu dia punya lepas waladdallin. Ada yang panjang sikit baru amin. Kan? Ada yang turun waladdallin terus cepat. Yang ni kita dah biasa solat belakang, kita tahulah. So sebab apa? Faedah dia Nabi kata barang siapa yang amanal imam, apabila imam kata amin, maka makmum kata amin, fa innahu wafaqa ta'min, maka dia telah bersama-sama dengan amin para malaikah. Dan apabila jadi begini, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Dan hadis ni juga menjadi jawapan kepada qaul mazhab Maliki bahawasanya imam kena cakap amin juga. Sebab mazhab Maliki kata apa? Imam tak perlu cakap amin, makmum sahaja. Makmum saja. Dan hadis ni menjadi hujah terhadap mazhab Maliki, mengatakan kalau tak macam mana makmum nak tahu amin? Macam mana nak dapat fadilat ni kalau imam tak cakap amin ataupun imam senyap, imam tak baca kuat? Tapi kalau kita dengar tiba-tiba imam tak baca amin daripada mazhab Maliki, jangan kita kata terus kita kata bodoh imam ni tak mengaji hadis. Sebab di sana dakhil dia ada pandangan dia juga. Dia ada pandangan dia juga. Kita nak berbezalah secara baik, kita bagi hujah, kita bagi dalil, bukan kita main kata bodoh dan sebagainya. Tak payah saman-saman pun tak apa. Okey, baik kita bagi hujah saja. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mazhab Zahiri kata wajib. Mazhab Zahiri kata wajib kena sesama. Jenuh lah macam tu Yang rajihnya ialah mazhab yang mengatakan makmum sama amin dengan imam, dan hukumnya adalah sunat. Wallahu a'lam bissawab. Selesai sampai hadis ni saja. Ada soalan? Ya. Bagaimana pula kalau suami yang tak sihat dia mengimamkan solat jemaah di rumah? Bagaimana suami yang tak sihat maka dia mengimamkan solat jemaah di rumah? Soalan dia tukar sikit. Bagaimana suami saya ni dia sihat tapi dia tak pernah pergi masjid, dia solat di rumah? Biasa macam tu lah kita kan. Okey, baik. Okey, soalan dia, saya sebenarnya tak apa faham sangat sebab soalan tu dia celah mana. Kalau dia tanya dari segi hukum, mazhab Syafi'i tak ada masalah, sebab mazhab Syafi'i kata apa? Solat di masjid adalah sunat, maka dia boleh solat di rumah. Melainkan kalau yang bertanya tu mazhab Hanbali, maka dia wajib solat di masjid, kan? Tetapi dia ringan kalau dia ada masalah kesakitan, dia boleh solat di rumah. Kemungkinan dia tanya mungkin suaminya duduk kot. Suaminya sakit gaut, kemudian dia pun solat duduk. Adakah isteri dan anak-anaknya perlu solat duduk? Jawapannya berdiri, sebab kita dah bahas tadi dah. Mazhab Syafi'i kata apa? Hadis tadi telah mansukh dan dia kena berdiri. Melainkan kalau dia memang berpegang pada mazhab yang mengatakan bahawa kena duduk kat hadis yang kata suruh duduk kat. Sebab kita dah bahas tadi lah, mazhab Syafi'i kata hadis tu adalah mansukh. Bila hadis yang mansukh tidak terpakai hukumnya. Okey, so maka dia solat diri, suami dia solat duduk. Kalau ada anak dia yang boleh solatkan berdiri, maka afdal anak dia untuk jadi imam dan suaminya pula solat di belakang. Saya ada tengok ada orang Arab yang ada anak dia tu bacaan Quran sangat bagus, hafiz Quran, tapi tak ada kaki. Tak ada kaki. Jadi dia kat rumah dia jadi imam walaupun budak-budak lagi. Tak ada masalah. Bagi saya budak-budak pun kalau bacaannya bagus, maka dia lebih afdal menjadi imam daripada bapaknya. Saya kira menjawab lah tu. Ada soalan kedua?
dia gini, ni bantu dia mungkin lemah kita tu. Mayat di masjid, kat rumah. Bila berimam ke imam yang sihat, diri. Dia masuk kat kedua dia duduk. Imam tadi, makmum tadi. Oh, makmum duduk. Imam tadi. Itu tak ada masalah. Asal dia duduk. Mula-mula yang ni. Nampak kan? Ya. Dia macam ni. Okey, soalan dia ni bukan imam yang duduk. Kalau imam duduk, kita tak ada masalah, kita berdiri lah. Dia masuk diri dengan imam, rakaat pertama, rakaat kedua baru dia duduk. Maka kita katakan itulah yang sepatutnya. Kerana selagi mana dia boleh berdiri, maka dia perlu berdiri. Sampailah dia dah tak larat nak berdiri, baru dia boleh duduk. Sebab itu dalam sebab rukun, rukun tu berdiri. Dan adakah, ini pun dalam mazhab Syafi'i juga, adakah maksudnya dia tak mampu berdiri tu, maksudnya sampai dia dah tak mampu tu dah darurat, dia dah nak terjatuh pingsan dah baru dia duduk? Jawapannya tidak. Jawapannya apabila dia takut sahaja, dia dah risau saja, dia tak mampu berdiri pun dia dah boleh duduk. Misal orang mengandung, dia boleh berdiri, tiba-tiba sampai tahap dia dah rasa macam tak boleh dah ni, lagi kalau aku berdiri lagi, kalau 5 minit lagi berdiri ni rasanya macam susah. Maka waktu dia dah risau keadaan dia, kesihatan dia dah boleh duduk. Tapi selagi mana dia tak risau, maka dia kena berdiri takbiratul ihram. Maka kalau dia boleh mampu takbiratul ihram, dia kena takbir diri sekadar yang tu. Kemudian dia nak duduk tu, dia boleh duduk. Okey. Ini kalau duduk atas kursi ni kan? Duduk atas kursi tu situasi yang pertama, imam tak boleh diri. Dia jadi imam, dia duduk atas kursi tu. Dia jadi imam, dia duduk atas kursi. Kemudian yang makmum dia diri. Maknanya dia imam yang tua, dia duduk diri. Sepatutnya duduk atas kursi semua kan, kalau ikut tadi Faizah. Apabila kalian kena solat kan, inna maju'ila imam dia tamam habis. Pakai kursi belakang. Tak betul kalau ikut mazhab yang kata wajib, mazhab Zahiri kata kalau wajib duduk, dah duduk kursi kena duduk atas kursi juga. Kena ikut betul. Tak ada lah, bukan macam tu tak ada. Cara duduk tu itu adalah boleh. Namun demikian tak ada masalah duduk atas kursi ni. Mufti wilayah pun dia dah ada ajar kan, dia pernah tunjuk cara solat atas kursi kan. Cumanya cara solat atas kursi ni jangan sampai kita tu yang saya pernah cerita lah, jangan sampai kita mensyaratkan benda tu pula lah, seolah jadi wajib pula solat atas kursi. Sampai ada setengah masjid tu disediakan belakang tempat solat duduk atas kursi. Mari-mari je duduk cuk belakang sekali, saf belakang duduk atas kursi, senang. Alhamdulillah boleh je duduk depan, dia boleh duduk bawah. Wallahu a'lam bissawab. Minta pandangan ustaz sebab dia ada ipar. Ipar saya dia kata ada ustaz cakap dalam video main duduk kan, dia okey, sambil duduk tu rokok dengan rokok sikit kan. Bila sujud saya ketawa kalau saya tahan kan. Dia kata ustaz kata kena sujud macam tak boleh begini. Dia kena bukan bawah ni. Itu namanya takalluf. Takalluf dalam agama. Sebab dia yang syaratnya ialah dia wajib dia ialah rukuk dia mesti lebih sujud dia mesti lebih bawah saja daripada rendah daripada rukuk. Itu je syarat dia. Kalau dia tak mampu sampai bawah, maka sekadar yang dia boleh rendah. Itu takalluf lah kita panggil, berlebih-lebih dalam agama. Ya. Nak balik ke nak tanya? Nak balik kot. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang baik datang dari Allah SWT, yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jazakallahu khair.